Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Suara saya jelas atau tidak, sahabat-sahabat semua? Cubaan suara, 1, 2, 3. Cubaan suara. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jelas ya suara saya, cubaan suara? Mungkin kena perlahankan juga kipasan ni kan sebab bunyi kuat. Cubaan suara jelas, DFB jelas, DIG jelas. Suara dan juga kita sebut apa, audio dan video jelas ya. Alhamdulillah. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadrat Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Rahmah, terima kasih. Seronok bertemu Ustazah kembali pagi ni di Alam Maya. Saya harap jangan jemu sebab pagi tadi baru jumpa, sejam jumpa balik. Saya baru 15, saya nak jadi macam Ustazah. Subhanallah, buat adinda Ufti Kristina. Assalamualaikum Ustazah, saya selalu masuk live Ustazah. Ustazah sampai kecamah memang dia buat macam ni. Saya baru 15, saya nak jadi macam Ustazah. Tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya nak bentuk satu circle yang special ataupun circle yang private. Tapi nantikanlah pengumuman tu masuk dalam satu close group. Yang mana dalam tu, kalau saya teragak je nak share apa yang terlintas, saya tengah masak ke ataupun saya tengah jalan ke, mama saya terlintas, saya terus boleh buat live yang pendek dalam tu. 5 minit ke, saya ingat sahabat-sahabat saya nak pesan apa-apa perkara. Contohnya macam tu lah. Tapi ni kan live page, ia rasmi. Jadi saya tak boleh. Saya nak sangat mengumpulkan mana-mana yang betul-betul ingin ada circle yang positif, Masya Allah, dan yang mana saya tak ada nak target berapa ramai orang tengok, tapi saya nak keep sharing yang simple-simple, ataupun menjawab persoalan. Jadi insya Allah satu hari nanti kita akan buat circle tu. Terima kasih ya Ufti Kristina, sahabat-sahabat Sifa kami Jesta. Okey, Masya Allah, muslimin-muslimat. Oh nak, ya, insya Allah ya. Dalam tu kita akan jadi macam lebih rapat. Tak ada orang lelaki, perempuan saja, tak dibenarkan lelaki masuk. Perempuan saja. Lepas tu mungkin setiap hari saya akan cuba jawab 5-6 soalan yang ditanya dalam tu. Macam tu lah, circle kita-kita aja. Tapi dalam tu juga saya nak buat macam grup tasmik hafazan al-mu', grup tasmik hafazan al-maksurat. Nak sampai, bukan, ini kan kita macam tak ada connection. Adalah hubungan sehala macam ni. Tapi dalam grup tu ada hubungan dua hala. Macam tu lah. InsyaAllah. Saya tahu macam Prof Muhayya dah ada buat circle dia. Ustazah Fiza pun ada. Jadi saya bimbang komitmen saya lah. Tapi saya nak sangat. Tak lama lagi kita akan buat. Doakan dalam bulan Zulhijjah ni. Okey. Ya, buat Telegram. Ada yang kata Ustazah buat Telegram. InsyaAllah. Telegram pun saya tak ada buat lagi. Kan? Ya, Hana Luna. Ya, kalau best kita akan buat. Okey, Nur Jaafar kata, ya. Okey, Zuhaida Mama Pride sebut Ustazah, tolong doakan cucu saudara saya cepat sembuh. Semalam masuk ward, doktor kata usus bengkak. Baby baru lepas pantang. Terima kasih ya, tolong doakan. Ya Allah, sembuhkanlah cucunda kepada Zuhaidah Mama Pride ni ya Allah. Moga sihat pulih sepenuhnya. Rahimah Rosli, Zakir Zakaria. Okey, Anja Manja, Masya Allah. Naz Zulkifli, terima kasih. Ni staff kita ni, Naz Zulkifli ni. Okey, Nur Alia is watching, Nur Safia dan ramai lagi yang hadir. Baiklah sahabat-sahabat yang saya kasihi, saya hormati, sama ada muslimin ataupun muslimat, lelaki ataupun perempuan, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Masya Allah. Nampak siapa tu? Itulah yang selalu setia berada di sebalik tabir. Dia tak perasan tu. Dia lari. Yang selalu berada di sebalik tabir. Encik, janganlah lari encik. Sebab nak usik sikit dia. Yang selalu berada di sebalik tabir. Ini kita berada di di studio yang kita bina, kita ni di rumah, Masya Allah. Terima kasih kepada, terlebih dahulu terima kasih pada encik suami yang selalu berada di sebalik tabir, memastikan kelancaran ceramah isterinya, dan dialah satu-satunya yang paling setia, tak boleh lari sebab apa-apa boleh jadi masa live ni. Dan dia selalu bekerja mana tahu? Dengar anak nangis berlari keluar. Sebab kami ada 7 orang anak kan, yang bergaduhnya, yang kecilnya, yang PDPR-nya. Lepas tu dia datang balik sini. Takut ada apa-apa lah kan, nak tukar ustazah mula nak menulis. Dia nampak saya dah okey tu dengan papan putih menulis, dia pun lari kejap. Ke kawasan anak-anak duk belajar, duk ni. Lepas tu dia datang balik. Lepas tu nampak saya dah okey tu, dia pun kata sekejap dia nak pergi. Macam tu lah. Kan setiap pagi dan setiap kali ceramah, sekarang kita banyak work from home, memang kuliah daripada rumah saja. Tapi ni studio ni baru saja siap dalam sebulan setengah. Kita gunakan manfaat, ramai juga yang menyumbang, yang beri macam-macam sumbangan untuk supaya studio ni lengkap. Alhamdulillah. Tingkap saja tak siap lagi. Jadi syukur, subhanallah, alhamdulillah. Tajuk kita adalah wanita dan pengorbanan. Tapi hakikatnya di sebalik pengorbanan seorang isteri adanya motivasi daripada seorang suami, kan? Kita ni sanggup berkorban kepada orang yang berbaloi untuk kita berkorban, betul kan? Berbaloi untuk kita berkorban sesuatu untuk orang yang kita sayang dan dia menyayangi kita, subhanallah. Namun ada setengah insan diuji, dia berkorban tidak dibalas oleh manusia, tak berbaloi, pengorbanan dia tu tak berbaloi, tetapi sangatlah berbaloi pengorbanan itu kerana Allah dan dibalas oleh Allah. Okey, kita belum masuk tajuk, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, terima kasih banyak anda sanggup berkorban masa, tenaga untuk bersama dengan saya. Tadi ada adinda umur 15 tahun, maksud tingkatan 3, sebaya dengan anak saya Atikah. Anda sangat hebat. Anak muda yang bersama dengan dengar kuliah dan sebagainya, anda sangatlah hebat. Sebab apa? Usia sangat muda, anda cuba untuk menjadikan kuliah agama sebagai santapan rohani, sedangkan ramai anak muda yang menjadikan game kan, drama dan sebagainya sebagai hiburan. Dan terima kasih, saya akan cuba menjaga diri saya sampailah mati untuk kekal menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, kepada anak bunda. InsyaAllah saya cuba tidak menghiris hati kalian. Maksudnya menghiris hati macam mana? Dengan saya tak istiqamah dan sebagainya. Ya, kita istiqamah kerana Allah. Tetapi waktu yang sama, kita tidak mahu memberikan satu contoh tauladan yang akhirnya anak-anak muda yang menjadikan kita sebagai contoh akan kecewa. Macam itulah. Jadi itulah di antara beban amanah yang saya tanggung, dan insyaAllah sampai mati kita sama-sama berusaha. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, Masya Allah. Tajuk kita ialah wanita dan pengorbanan. Wanita dan pengorbanan. Program ini dianjurkan oleh Puspanita Majlis Bandaraya Seberang Perai. Terima kasih kepada Puspanita Majlis Bandaraya Seberang Perai. Okey, tuan-puan sekalian, saya nak ucapkan terima kasih dan yang dihormati, disanjungi, iaitu yang berbahagia Datuk SR Haji Rozali bin Haji Mahmud. Datuk SR Haji Rozali bin Haji Muhammad selaku Datuk Bandar Seberang Perai merangkap penasihat Puspanita Majlis Bandaraya Seberang Perai. Masya Allah. Ustaz, Seberang Perai ni Kedah? Penang.
Seberang Perai, Penang. Terima kasih ya Datuk Bandaraya Penang. Yang berbahagia Datin Hajah Cik Limah binti Haji Ujang selaku pengerusi Puspanita Majlis Bandaraya Seberang Perai. Biasanya isteri kepada pengerusi automatik jadi pengerusi Puspanita. Okey, yang berusaha Puan IR Hajah Rosnani binti Haji Mahmud selaku Setiausaha Bandaraya Majlis Pembandaran Majlis Bandaraya Seberang Perai merangkap timbalan pengerusi Puspanita MBSP Seberang Perai. Siapa orang Pulau Pinang? Siapa orang Penang? Angkat tangan siapa orang Pulau Pinang? Pulau Pinang Ustazah. Ya, betul. Malu kan? Ustazah pun tak Seberang Perai. Ialah Pulau Pinang. Siapa orang Pulau Pinang kat sini? Hadir sama. Seterusnya, Barisan Ahli Jawatankuasa Induk Puspanita Majlis Bandaraya Seberang Perai. Seluruh ahli dan suri Puspanita Majlis Bandaraya Seberang Perai serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Masya Allah. Penganjur kita siapa? Puspanita Majlis Bandaraya Seberang Perai. Ini adalah persatuan-persatuan wanita yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan dan juga isteri-isteri kepada suami yang bekerja. Sebagai kaki tangan kerajaan. Persatuannya adalah Puspanita. Saya juga adalah ahli Puspanita seumur hidup. Sebab dulu saya kerja kerajaan, jadi ahli Puspanita, kita isi borang dan bayar untuk seumur hidup. Jadi, saya pun ahli Puspanita. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tajuk kita ialah wanita dan pengorbanan. Dan saya berfikir untuk memulakan perkongsian kita pagi ini dengan, dia kata dekat dengan rumah kami, Puspanita, okey. Dengan saya buka ruang soalan. Siapa yang nak bertanya ada kaitan dengan tajuk iaitu wanita dan pengorbanan ataupun apa-apa sahaja soalan yang berkaitan dengan wanita. Gitu. Jadi saya tunggu doakan saya juga Ustazah, semoga diri terus istiqamah insya-Allah. Okey, cuma saya perlukan telefon yang lain untuk tengok di okey, betul. Soalan tuan-puan sekalian, saya nak tengok soalan. Ada siapa-siapa yang nak tanya dulu sebagai pembuka, kita pilih 3 soalan. Zuraida Amidah kata tahniah penganjur. Yuhainis Abdul Talib, Wan Rashidah, Wan Masra. Terima kasih yang bagi star. Awal-awal lagi dah bagi star. Terima kasih sangat. Wan Rashidah dah bagi 100 star dalam 2 minggu straight. Subhanallah. Okey, Ustazah boleh sharekan nombor PA untuk memberi ruang menganjur? Boleh. Nombor PA ialah, boleh tak Ustaz saya sebut? Nombor PA ialah sebab ada yang kata Ustazah, kami menerima siapa nak menganjurkan kuliah sama ada suami isteri ataupun orang personal ataupun syarikat dan mungkin ada hajat-hajat tertentu, kita boleh tuliskan sekali nama penganjur dan juga hajat-hajat macam tu lah. Okey, nombor telefon PA ialah 011 2088 7934. Sekali lagi, nombor PA, personal assistant ataupun pembantu peribadi saya ialah 011 2088 7934. Ya, subhanallah. Okey, itu soalan pertama. Soalan seterusnya, ada siapa-siapa nak tanya apa-apa persoalan berkenaan dengan wanita? Nak tanya saya secara personal pun boleh. Ada mungkin yang ada nak tanya soalan, nak tanya saya, Ustazah macam mana gini-gini. Ustazah apa saja berkaitan dengan wanita. Boleh bagi tunjuk ajar cara mengambil wuduk secara sempurna. Subhanallah. Okey, itu soalan yang sangat baik muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sangat baik. Mohon tim berikan saya beberapa hadis yang saya bacakan juga semalam tentang kelebihan berwuduk. Kita raikan dia soalan ni. Dan soalan ni saya akan kaitkan dengan tajuk. Ustazah pandai goreng. Saya akan kaitkan dengan tajuk wanita dan pengorbanan. Dan apa kaitan dengan wuduk? Apa kaitan dengan wuduk? Betul, cara ambil wuduk dengan sempurna. Masya Allah. Okey, subhanallah. Wuduk, mari kita terangkan. Apa maksud wuduk? Apa dalil wuduk? Hadis wuduk dan sebagainya. Banyak. Saya mohon tim bagi semua hadis yang berkaitan dengan wuduk, termasuk wajah akan bercahaya dengan cahaya wuduk di akhirat. Kemudian termasuk hadis Nabi yang berkaitan dengan wuduk. Siapa yang baca doa selepas wuduk akan dibuka 8 pintu syurga. Itu hadis yang sahih. Kemudian bagaimana wuduk akan menggugurkan dosa-dosa. Dan Nabi bagi perumpamaan orang yang berwuduk itu umpama seperti mandi di air sungai.
Dan bagaimana peringatan Nabi tentang berwuduk lah dan sempurnakan wuduk. Apa beza wuduk saja dengan sempurnakan wuduk. Sebab itu soalan bila tanya wuduk, bagaimana nak menyempurnakan wuduk tu sangatlah berkaitan. Masya Allah. Saya akan jawab soalan ni, terima kasih. Ustazah, duduk di rumah dan tidak bekerja tak patut ada cita-cita untuk kerja. Ustazah, betul ke wanita kena berkorban duduk di rumah dan tidak bekerja? Tak patut ada cita-cita untuk kerja-kerjaya. Apakah pengorbanan anak yang bernilai? Soalan yang sangat baik. Ustazah, betul ke wanita kena berkorban duduk di rumah dan tidak bekerja? Tak patut ada cita-cita untuk kerja-kerjaya? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila sebut kerjaya kan? Bila sebut kerjaya, baiklah. Sekarang kita pergi conteng. Boleh? Kita akan mula conteng. Bukan conteng, kita akan mula ke whiteboard. Saya nak jawab soalan tu dengan insya-Allah mudah-mudahan dapat bagi penjelasan dan motivasi kepada semua wanita. Okey, masya-Allah. Saya mohon kepada staf unit penyidikan boleh sediakan saya list isteri Nabi yang berkejaya. List isteri Nabi yang berkejaya. Ataupun wanita-wanita di zaman Rasulullah yang berkejaya. Gitu. Dan maksud pengorbanan saya akan jelaskan maksud pengorbanan. Nanti kan Encik selalukan kipas airconnya. Gitu Encik suami. Okey ya. Kedudukan okey. Okey. Nampak kan jerawat? Kita akan pusing. Sebab ya betul kita kena pusing. Ustaz, kita kena pusing. Sekarang saya pusing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ustaz saya tu? Encik suami. Saya panggil dia ustaz walaupun dia bukan ustaz, tapi dia encik suami saya. Oh, encik kena tukar. Okey, jelas ya? Jelas apa? Jelas ni, jerawat. Okey kan cik kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Soalan yang sangat baik sebagai opening, pasal wuduk jangan bimbang. Saya akan sampaikan juga sebab soalan tu saya dah buka soalan kan. Saya kata 3 soalan saya akan pick up. Soalan tanya nombor PA, okey saya jawab. Lepas tu soalan berkaitan dengan wuduk, bagaimana nak sempurnakan wuduk, itu adalah satu usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi wanita yang bahagia. Lepas tu yang ketiga soalan opening bagi program kita hari ini, kuliah kita, iaitu adakah benar wanita kena korbankan dirinya untuk jadi suri rumah, isteri, ibu, dan tak boleh kena korbankan cita-cita dia, kerjaya dia. Berhenti kerja ke, ataupun kalau ada cita-cita tak payah go through lah dengan cita-cita tu, just stay at home dan lakukan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu. Contoh kan. Baiklah, sekarang tuan-puan sekalian, kita ada nota, tuan-puan sekalian, nota yang sangat bagus telah disediakan. Kita kena segerakan, mungkin hari ni kena usahakan juga bawa TV untuk ni kan. Kalau kita tengok nota ni tuan-puan sekalian, mana dah nota ni? Encik, saya tertekan saya bukan stres, maksudnya tersalah tekan. Okey, tengok ni kan. Okey, nota ni overview, perbincangan, semua dah buat ni. Contoh kejaya kan, profession of Muslim woman, ni antara, nampak kan gambar profession. Kalau kita ada TV tu, kalau dekat studio dekat pejabat ada TV tu, nampak kan ni antara profession Muslim woman. Antaranya adalah kita tengok guru, doktor, engineer. Ni apa ni? Adalah gambar-gambar tu. Kemudian ada dalil firman Allah dan sebagainya, ada doa dan sebagainya. Sebenarnya setiap kali saya kuliah, ceramah jemputan seperti ni memang akan ada PowerPoint, memang akan ada nota. Cuma kan ada waktunya saya kuliah di office, di pejabat, jadi ni. Tapi sekarang ni memang kami ni PKPD.
Seremban ni PKPD. Semalam Seremban 1,000 lebih. Negeri Sembilan 1,000 lebih. Jadi memang office tutup, galeri tutup semua. Jadi kita macam ni lah. Tapi kita akan usahakan alih TV tu. Hari ni tim mari hantar ya. Bila sebut tu nanti ada staff yang datang hantar. Okey, Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila sebut pasal kerjaya, saya nak jawab dulu soalan tu. Wanita dan pengorbanan. Okey. Kerjaya sebab saya nak duduk atas ni, kau tak sakit kaki. Okey, kerjaya. Terima kasih ya ramai yang infak duster, whiteboard ni semua. Terima kasih banyak. Semuanya insya-Allah mudah-mudahan pahala mengalir. Kerjaya. Okey. Dia singkatan kerja berjaya. Macam itulah. Kan? Kerja berjaya. Kenapa catat lawa tulisan Biasa lawa. Okey. Bolehlah tu Ustazah. Okey, kita buat tulisan lurus. Kerjaya. Okey, kerjaya. Jadi kerja campur berjaya. Kan? Okey, macam kalau Putrajaya hebat. Saya kan kadang fikir hebatlah, idea siapa keluar perkataan Putrajaya ni? Kan? Dia gabungan Bumi Putera yang berjaya. Sebab itu 80% kan adalah Melayu kita, Melayu Islam yang berada di Putrajaya. Bumi Putera yang berjaya, Putrajaya. Okey, saja je tu ya. Ini tak ada kaitan. Okey. Kerja yang berjaya. Kerjaya. Selepas ini rapat sangat tak Ustaz? Okey. Selepas saya habis Mesir, masa tu saya lepas habis Mesir, saya balik dalam bulan 8, bulan 11 saya nikah. Ni, dengan orang belakang ni, dah tak sabar dah nak nikah. Kan? Jadi, dia tak setuju sebab saya yang tak sabar. Bulan 8 balik, 9, 10, 11, 3 bulan. Masa tu balik awal, keputusan exam yang final year pun tak keluar lagi, keluar dalam bulan 10 macam tu lah. Subhanallah. Jadi of course kita tak kerja, dan encik suami masa tu masih buat master di UTM, sambil tu dia jadi researcher. Jadi adalah pendapatan allowance dalam 1,200 encik, macam tu lah kan. Jadi bulan 11 kita nikah kan. Bulan 11 2000, cik 2000 berapa? 2005. Kalau cik salah sebut tahun, saya jadi keliru. Encik sebenarnya kahwin ya, subhanallah. Jadi 2005. Kami kahwin 2005, sekarang 2021, jadi lebih kurang dalam 16 tahun. Betul kan? 16 tahun. Okey. Muslimin muslimat, peringkat awal bila balik daripada Mesir kan, kawan-kawan semua mohon kerja. Semua mohon kerja. Saya tak mohon mana-mana kerja. Lepas tu bila ditanya, masa tu lah, bila ditanya, Asma, kenapa tak mohon? Kawan-kawan dah dapat Jacob, ada dapat pensyarah, ada dapat sana, dapat sini. Saya kata, saya memang nak kerjaya saya adalah suri rumah. Tu apa sekalian. Dan masa tu bukan suami paksa, bukan ibu bapa, bukan siapa-siapa. Saya kata saya pun nak ada kerjaya. Asma, kau tak nak ada kerjaya apa-apa ke? Tak nak kerja ke? Ada, saya nak ada kerjaya suri rumah yang berjaya. Dan saya dalam keadaan begitu lebih kurang dalam 2 tahun. Kan? Sebab saya mula kerja pada mengandung anak yang kedua. Betul, 2 tahun. Atikah dah masa tu hampir 2 tahun. Saya jadi suri rumah selama 2 tahun. Ceritanya tuan-puan sekalian, dan adakah saya rasa malu bila kawan-kawan semua kerja? Saya rasa saya seorang kot. Zaman tu untuk dapat kerja mudah. Balik je boleh jack off jadi guru-guru di sekolah. Tapi saya tak mohon. Saya tak isi borang tu, saya tak isi borang ni. Lepas tu saya rasa semua kawan-kawan kerja kot. Saya seorang. Yang dekat-dekat semua dah kerja. Yelah, dah 2 tahun. Subhanallah. Bila ditanya, Asma sekarang kat mana? Tak ada, saya kat rumah. Saya kerjaya saya suri rumah. Dan bila orang tanya, jiran tanya, duduk kat Melaka. Suami masa tu kerja di KL.
saya tak rasa benda tu satu aib ke malu ke, saya isi rumah je. Ni tak, saya tak ada perasaan tu. Alhamdulillah. Saya tak ada rasa down ke kan, bila adik-beradik saya ada yang kerja dah, jadi cikgu dah dan sebagainya. Subhanallah. Masa tu saya memang nekat macam nak jadi, suami tanya ni, ya memang nak jadi, nak kerjaya adalah ibu, isteri kerjaya suri rumah yang berjaya. Pengurus hal ehwal domestik. Macam itulah kan. Subhanallah. Muslimin muslimat, kerjaya sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah, dua-duanya adalah kerjaya, kerja yang berjaya. Sama ada kerja sebagai suri rumah ataupun sebenarnya istilah yang paling tepat bukan semata-mata suri rumah. Okey, kalau kita tengok istilah ya, ini istilah saja. Mak Saleh kan dia panggil apa? Housewife. Betul kan? Encik. Kan salah eja. Housewife. Kan? Housewife. Ini kalau terjemahannya isteri rumah lah. Kan? Isteri rumah. Yang istilah kita apa dia? Suri rumah kan? Suri rumah. Okey. Istilah bahasa Arab bagi suri rumah ialah Rabbatul Bait. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu suri rumah dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Rabbatul Bait. Rabbatul Bait membawa maksud Rabbatu istilah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Rabbatul Bait membawa maksud pentadbir ataupun pengurus rumah tangga. Masya Allah, subhanallah. Sebab itu saya sangat suka bila gunakan istilah suri rumah mengikut istilah bahasa Arab. Mereka bukan panggil suri ke isteri rumah ke ni, mereka panggil Rabbatul Bait, iaitu pentadbir, pengurus rumah tangga. Masya Allah. Apa yang diuruskan oleh pentadbir pengurus rumah tangga ni, wanita ni? Dia adalah menteri. Mari kita terjemah. Okey, sebelum saya pergi tu, lepas 2 tahun, saya pun macam tergerak hati. Yelah, dah 2 tahun lepas tu dah mengandung anak yang kedua. Saya pun cubalah buat permohonan SPA untuk jawatan pegawai hal ehwal agama Islam. Kemudian, lepas saya dah isi borang saja-saja SPA, subhanallah, tak tunggu tak apa, pendek cerita, okeylah, pergilah exam. Yang mohon ribu-ribu kan. Pergi exam. Lepas pergi exam, dipanggil assessment 3 hari 2 malam. Assessment ni macam PTD tu lah. 3 hari 2 malam duduk satu tempat, kita diinterview selama 3 hari 2 malam. Tiba-tiba, dia panggil masuk dah 15 orang, ratus-ratus yang pergi assessment. 12 orang, 15 orang masuk satu bilik, dia terus bagi task masa tu. Kita tak tahu. Sebelum masuk bilik tu, kita tak tahu task apa. Sekarang public speaking in English. Sekarang public speaking in Arabic. Sekarang public speaking in ini. Bilik-bilik berbeza. Kita pun tak tahu tugasan apa. Sekarang handle meeting. Sekarang ada debate. Sekarang exam. Tulis, terjemah ini ke bahasa Inggeris, terjemah ni ke bahasa Arab. Jadi, benda tu agak stres. 3 hari 2 malam. Lepas tu saya lepas. Berapa sekian saya lepas. Daripada 1000 jadi ratus, daripada ratus jadi tinggal dia nak ambil puluh-puluh saja. Ini jawatan yang mana bila masuk saja terus pegawai. 41 ke atas. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, saya masih ingat masa ditanya interview, bilik interview. Interview ni last. Sebab ramai orang tak lepas step pertama exam. Dan ramai yang tak lepas step yang kedua assessment 3 hari 2 malam. Dan bila dah last interview, ini macam dah 80% lah. Masa tu ditanya oleh penemuduga. Ditanya soalan dan soalan yang biasa memang dia akan tanya. Dia kata, Asma, kami macam, yelah mungkin kamu akan diambil, tapi saya nak tanya, kalau kamu dihantar ke Sabah Sarawak ataupun kamu dihantar ke negeri lain daripada negeri yang kamu duduk sekarang, Melaka, sebab masa tu duduk Melaka, adakah bagaimana pendapat kamu? What say you? Macam itulah kan. Saya kata, saya masa tu tak fikir apa-apa. Saya kata, mohon maaf, sekiranya saya dihantar jauh daripada suami dan anak saya, masa tu saya mengandung anak kedua, saya akan menolak jawatan ini dan saya tidak akan terima sama sekali. Terima kasih, saya kata.
Dia kata, betul ni? Ya, betul. Saya tak akan terima. Dan tujuan saya bekerja adalah untuk memperbaiki segini-gini, dan tanggungjawab hakiki saya adalah sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, tidak boleh dilalaikan dengan tanggungjawab yang saya sendiri, yang saya baru nak pikul. Itu memang tanggungjawab yang dipikul, yang memang asasi, tanggungjawab hakiki. Tidak akan diabaikan dengan tanggungjawab yang baru saya nak pikul ni. Okey, lepas tu kan bila saya keluar daripada bilik, dia orang tanya kan, kita pun tak kenal ramai yang interview ni. Kau jawab apa tadi kan? Awak jawab apa tadi? Saya kata saya tak akan terima. Sebab dia kata Melaka susah nak masuk. Saya kata saya tak akan terima. Saya mesti nak yang dekat juga. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, dia orang pun tegur. Kenapa awak jawab macam tu? Jawab je lah sanggup. Dia orang nak test kita je, kita sanggup berkorban ke tidak? Kan tajuk kita, wanita dan pengorbanan. Kita sanggup berkorban ke tidak kan? Dia orang tak hantarnya. Kalau orang dah kahwin, dia orang tak hantar jauh-jauh Sabah Sarawak. Biasa yang bujang je. Saya kata saya jujur, saya bagi tahu terus terang. Saya memang tak akan terima jawatan ni. Lepas daripada tu, dia orang pun kata, kalau kau jawab macam tu, memang awak jawab macam tu memang tak dapat lah. Dia orang nak test je. Tuan-puan sekalian, saya letak dalam kepala saya tak dapat jawatan tu, dan saya tak cek surat, saya tak tunggu surat. Saya kata bang memang tak dapat, sebab saya kata saya tak nak. Dan dia kata Melaka memang susah, sebab apa, yang ada jawatan kosong pun di Putrajaya. Saya kata saya tak nak. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, subhanallah, pendek ceritanya, saya bukan nak kata saya yang terbaik. Saya nak bagi ada satu poin penting saya nak sampaikan pada tuan-puan sekalian. Ada poin penting yang perlu disampaikan. Masya Allah. Lepas tu kami pindah rumah. Jadi alamat asal kalau surat diterima kerja tu, pindahlah rumah. Setelah beberapa bulan datang ke rumah lama nak tengok kok ada surat. Padahal dah pindah ni. Lepas tu bila pergi cek tengok ada surat tawaran. Maksudnya jawatan saya tu tetap ditawarkan walaupun saya kata saya tak nak bila jauh. Saya tetap ditawarkan. Masa tu tinggal 3-4 hari saja lagi untuk lapor diri. Maksudnya saya tak tahu. Pada surat tu mungkin dah sebulan 2 bulan sampai. Saya pergi tu saya kata, okey, bang macam mana? Suami kata, pergilah dulu dengar penjelasan masa hari lapor diri. Pada hari lapor diri di Putrajaya kan, di JAKIM. Hari pertama lagi lapor diri bersama dengan bukan ramai, yang terpilih dah 60 orang saja. Daripada 1,100 jadi 60 orang, lebih kurang 60 orang. Bila lapor diri dalam bilik meeting tu, lepas tu ialah mungkin performance saya masa assessment tu, saya ada kemahiran bercakap, berkata, public speaking semua kan, menulis. Lepas tu masa tu juga saya tanya, dan saya bangun lagi sekali bila ditanya, ada siapa nak tanya? Saya kata maaf, saya nak bertanya, macam mana kedudukan saya? Saya tak akan bekerja jauh daripada suami. Itu je dalam kepala saya, tak ada cerita lain. Duduk bawa cerita tu saja. Saya tak nak tanggungjawab saya sebagai isteri, sebagai ibu akan terabai. Jadi saya, mungkin orang nampak, dia ni petikan diri, bisingnya daripada hari tu pasal tak nak kerja jauh dari suami. Orang lain pun ada suami juga. Tapi itulah fokus saya masa tu, tuan-tuan sekalian. Akhirnya, pendek cerita, subhanallah, Negeri Sembilan tak boleh nak masuk, Melaka pun tak boleh nak masuk. Sebab kedua-dua negeri ni menunggu anak negeri. It's normal. Mana-mana negeri pun mendahulukan anak negeri untuk menjawab jawatan penting di negeri. Macam itulah. Jadi saya orang Terengganu. Akhirnya masa tu saya pun berada, saya ditempatkan di Putrajaya. Saya berulang daripada Putrajaya ke Melaka setiap hari. Putrajaya ke Melaka lebih kurang hampir 2 jam setiap hari. 2 jam balik Melaka pergi. Saya letakkan time base masa tu, kalau melebihi berapa bulan saya akan berhenti dan letakkan jawatan. Saya kata bang, kita tengok macam mana, sebab mereka pujuk, sabar dulu Ustazah, kita akan usaha untuk masuk antara Negeri Sembilan ataupun Melaka, tapi Ustazah kena sabar dulu. Masya Allah, Allahu Akbar, lebih kurang dalam saya rasa sebulan ke 2 bulan saya berulang alik Melaka Negeri Sembilan, Melaka tu pesan ke Putrajaya dekat 2 jam, perempuan bawa kereta, ngantuk-ngantuk tidur, terlelap apa semua, penat sebelum subuh dah bertolak. Masya Allah. Lepas tu saya dipanggil untuk masuk ke Negeri Sembilan. Syukur. Sebab tu sekarang saya duduk di Negeri Sembilan. Dan kebetulan ketika itu ada satu jawatan namanya Ketua Unit Runding Cara. Nak dibekukan dah. Sebab dah lama kosong jawatan tu. Ketua Unit Runding Cara. Pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga, Ketua Unit Cara. Sebab apa? Mereka menunggu untuk diisi oleh anak negeri. Tapi takdir Allah, saya lah yang mendaftar. Itu yang saya masuk ke Jabatan Agama Negeri Sembilan. Syukur Alhamdulillah. Kemudian kami pun pindah ke Negeri Sembilan. Jadi saya dekat, suami saya lah berulang ke Melaka. Cuma masa tu saya ingat betapa kekuatan doa dan niat. Subhanallah, niat doa supaya dapat dekat. Saya tahu ramai yang struggle, yang duduk jauh, berulang jauh.
Bila orang tanya, saya bila jadi perunding cara, bila ada kes yang melibatkan masalah rumah tangga kerana jauh, duduk seorang di Terengganu, seorang di KL contoh, ataupun Sabah Sarawak dengan ni, jumpa suami isteri sebulan sekali saja, ataupun 2 bulan sekali saja, ada yang jumpa 3 bulan sekali, ada jumpa 2 minggu sekali. Kita panggil apa ni, jarak jauh kan, PJJ, perkahwinan jarak jauh. Baiklah, bila ada masalah-masalah, dah sangat banyak perkahwinan jarak jauh mengalami masalah. Walaupun masing-masing sebutkan, ini sensitif saya nak sebut perkara ni, sensitif sikit, saya mohon maaf, saya akan cuba susun supaya anda tak terasa hati tapi terbuka hati. Bila perkahwinan jarak jauh memang menuntut pengorbanan yang sangat tinggi. Pengorbanan suami, pengorbanan isteri. Suami ada struggle dia, isteri ada struggle dia. Suami dari segi keperluan fitrah dia sebagai lelaki normal. Ia memerlukan belayan, kasih sayang dan hubungan suami isteri daripada isterinya lah. Dan keperluan fitrah itu sangat kuat kerana ia melibatkan kemampuan suami menundukkan pandangan kepada maksiat, menundukkan pandangan kepada wanita lain dan menyalurkan nafsu yang memang Allah kurniakan, nafsu tersebut ke jalan yang halal dan suci, iaitu melalui isterinya. Dan rangsangan hawa nafsu ini boleh berlaku anytime. Di pejabat, melihat perempuan, di jalanan, melihat perempuan, di mana-mana rangsangan itu ada. Subhanallah. Dan itu bukan pengorbanan yang mudah bagi seorang lelaki untuk mengawal hawa nafsu yang halal sebenarnya untuk disalurkan. Bukan hawa nafsu yang terlarang. Terangsang keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri itu bukannya suatu benda yang kotor, bukan satu benda yang jijik. Kalau suami kata, saya teringin lah ni, bukan, awak ni apa cakap kotor. Tak, itu bukan kotor, itu fitrah yang Allah ciptakan. Dan ada salurannya, nikah suci hubungan isteri. Subhanallah. Wanita struggle dia pun sama, keinginan belayan daripada suami, dan biasanya bab jaga anak-anak akan ada dengan suami. Ustaz, sejuk lah. Subhanallah. Dua-dua ada struggle, rindu, susah, payah. Kalau dua-dua nak hitung, saya lagi susah tahu. Saya uruskan, saya pun gini-gini. Ni dua-dua ada struggle. Bila jauh, kurang komunikasi, kurang bertemu, kurang berkongsi kesusahan, kepayahan. Kurang tak memahami. Okey, yang ni tanya, abang, kenapa awak tak balai? Yang ni pula ni. Sebab tak duduk di satu tempat. Ia sangat mencabar. Bila ada wanita tanya, bila masalah rumah tangga semakin teruk, kasih sayang dah semakin pudar, asyik bergaduh je, jumpa pun, dah lah jumpa sebulan sekali, jumpa tu pun bergaduh masa muka, bukan melepaskan rindu. Kan, subhanallah, begitu begini. Kenapa encik rasa kipas tu kuat lagi? Bukan kipas ni. Tu, tak nampak dua. Ataupun buat... Tak, memang sejuk. Kalau encik pegang tangan saya ni, macam beku tau. Sejuk sangat. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Pertama, jujur saya kata puan, cadangan saya ialah, kalau betul-betul puan nak selamatkan rumah tangga, nak kembalikan balik seperti mana awal dulu, kasih sayang, mesra apa semua, salah seorang perlu berkorban. Salah seorang berkorban, pilih yang mana satu berkorban, suami ataupun isteri. Tengok perbincangan, pertimbangan tuan-puan sekalian, siapa yang akan pindah duduk dekat. Sama ada suami lepaskan kerja dia dan cari kerja ataupun kerja sendiri di tempat isteri, ataupun isteri yang berhenti dan sana. Lepas tu dia akan kata, Ustazah, tak boleh Ustazah, saya dah kerja ni susah, saya nak dapat ini, impian saya gini. Okey, suami pula macam mana? Suami pun tak boleh, suami saya takkan, suami saya lagi lah Ustazah. Okey, sekarang jika dua-dua tidak mahu melakukan pengorbanan, akan ada yang terkorban. Siapa yang terkorban puan? Dia pun senyap. Anak-anak. Anak-anak akan terkorban. Anak-anak dah lah lama tak jumpa ayah dia. Bila balik, tengok pula, saksikan puan dengan suami bergaduh. Betul kan? Ya. Macam mana tengok emosi anak? Anak-anak saya, taklah Ustazah, tantrumnya ni, kadang senyap, diam. Itu ada satu penderaan. Penderaan emosi kadang-kadang ia lebih dalam. Subhanallah. Dan akhirnya dia tak sayang ayah dia. Mungkin puan pun kadang-kadang tak bersedar, menghasut dan sebagainya. Ini saya sebut yang bermasalah. Dan saya sangat selut. Saya jumpa ramai suami isteri yang duduk PJJ tapi bahagia, tenang, setia, kuat. Ini memang selut sangat. Kalau siapa yang mampu buat begini, anda teruskan perjuangan tersebut.
Mudah-mudahan Allah redha. Saya pernah masa tu nak balik Terengganu seorang-seorang, ada urusan. Saya balik dengan seorang wanita, dia nak balik ke Terengganu. Lepas tu kita borak lah kan nak balik Terengganu juga. Dia kata, oh saya PJJ Ustazah. Oh PJJ daripada KL ke Terengganu. Saya balik seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Oh suami orang mana? Sebenarnya saya orang Terengganu, suami orang KL. Okey, lepas tu sekarang suami duduk Terengganu. Ya, macam ni Ustazah. Mak saya tak sihat, dah tua. Mak saya tak sihat, tua. Jadi memang tak ada orang lain. Dia anak tunggal ke macam mana? Saya je yang akan boleh jaga mak saya. Mak ayah macam tu lah. Jadi kami bincang suami isteri. Suami saya berhenti kerja dan suami saya duduk di kampung jaga mak saya. Faham tak ni? Menantu lelaki jaga mak. Saya tanya banyak kali. Mak tu mak puan? Ya. Suami berhenti dan suami jaga mak dekat kampung dengan anak-anak. Ya, anak 5 orang macam tu. Ya, suami yang jaga anak semua sekolah. Lepas tu puan sebab antara kerja saya dengan suami, kerja saya lagi stabil Ustazah. Dan memang suami saya pun minta saya kekal. Dan suami buat apa? Suami saya pelihara lembu, kambing, itik, macam-macam. Dia tinggalkan dulu dia kerja apa? Kerja pun kerja yang bagus. Lepas tu dia uruskan semua. Ya, jadi saya lah yang balik 2 minggu sekali, seminggu sekali. Yang lain semua suami saya uruskan. Termasuk jaga mak ayah saya. Menantu jaga mak ayah. Saya kata Allahu Akbar, hebatnya. Itu saya sebut ada orang yang PJJ sangat bagus, sangat hebat. Sefahaman yang boleh dibina. Tapi yang saya sebutkan tadi, mereka yang ada masalah yang sangat meruncing. Jadi kena salah seorang berkorban. Kalau salah seorang tak nak berkorban, dalam keadaan dia tahu punca. Puan rasa apa punca masalah ni? Puncanya sebab kami jauh, jarang jumpa, susah nak sefahaman. Sekarang dia dah ada berkawan dengan perempuan lain. Sekarang gini, saya pun tahulah Ustazah, saya rasa nak marah je. Bila dia balik, saya rasa saya nak empuk semua kerja kat dia. Dah lah balik 2 minggu sekali. Bila suami balik, saya dah simpan dah. Saya rasa macam biar dia nak rasa beban saya. Berapa lama dah macam ni? 2-3 tahun. Sekarang anak gini. Saya kata kena berkorban salah satu. Kalau tak, ada yang terkorban. Terkorban anak dan terkorban rumah tangga akan terkorban. Ini bagi yang bermasalah yang tak boleh manage sefahaman. Subhanallah. Sebab apa bagi saya sangat berbaloi untuk korbankan yang lain untuk sebuah keluarga yang harmoni. Sangat berbaloi. Sebab itu Nabi SAW bersabda, bersabda bernikahlah kan, bernikahlah kamu kerana kamu akan okey Ustaz tolong cari yang hadis Nabi, sesungguhnya perkahwinan itu menyempurnakan. Perkahwinan itu menyempurnakan Ustaz, mungkin kena tutup aircon lah. Perkahwinan itu menyempurnakan sebahagian daripada agama. Tak apa, kipas tak apa Ustaz. Apa ni Ustaz kejap. Ustaz. Cuba ni. Ustaz rasa. Sejuk kan? Sejuk sangat. Sejuk sangat macam ais. Subhanallah. Kadang-kadang kalau badan kita tak sihat kan jadi macam sejuk. Tuan Puan sayang, kita kembali kerjaya. Jadi saya nak cerita, saya juga pernah jadi isteri rumah. Saya pernah bekerja. Kemudian saya berhenti pada tahun 2017. 2018 ke 2017? 2017 saya berhenti, setelah 9 tahun saya bekerja. Kemudian saya pernah jadi isteri rumah in between selama 2 tahun lebih. So di rumah saya ambil leave 2 tahun lebih, saya di isteri rumah full. Masa tu anak masuk 5. Maksudnya saya melalui semua kejaya di rumah ataupun ni. Okey, Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian lagi yang berbaki. Mungkin Ustaz boleh cari tentang fadilat, kelebihan, tuntutan ni bukan tanggungjawab, maksudnya tuntutan Nabi untuk bernikah. Okey, muslimin muslimat yang mata sekalian, kita pergi tadi soalan kerjaya. Kerja yang berjaya sama ada kerja di rumah ataupun di luar rumah. Saya nak buka dimensi kerja di rumah ataupun luar rumah. Dan semua wanita sebenarnya bekerja. Tak ada wanita yang tak bekerja. Puan buat apa? Saya tak kerja, saya tak buat apa-apa. Oh, memang duduk diam je tak buat. Apa pula? Banyak kerja. Jadi puan bekerjalah. Banyak kerja, tak berhenti-henti kat rumah, dia kata. Jadi bekerjalah tu, cuma kerja di rumah ataupun di luar rumah. Subhanallah. Sebab itu istilah bahasa Arab Rabbatul Bait, pentadbir pengurusi rumah tangga. Tuan-puan sekalian, saya dapat culture yang persepsi culture yang menarik ketika saya berada di Australia, Brisbane. Masa tu suami saya sambung PhD dalam bidang dia lah, chemical engineering.
cerita habis tak habis tu kan, adalah perjuangannya di hujung tu. Anak saya ada sekolah rendah sana, ada ada tadika kat sana kan. Jadi semua ibu bapa tu, parent tu Mak Saleh lah, orang Australia lah kan, Aussie. Dan bila saya jumpa parent ni, ibu biasa ibu, jarang sangat bapa. 98% ibu lah yang hantar anak sekolah, jemput. Diorang ni pula, dia style macam mana? Kalau parking untuk ambil anak sekolah, diorang parking jauh sangat. Walaupun ada kosong yang dekat, diorang parking jauh, turun bukit, jauh jugalah jalannya. Mungkin 1 km. Ya ke Ustaz? Tak logik kan? 5,5 km macam tu lah, jauh. Tujuannya adalah bila parking jauh, diorang akan berjalan, exercise. Anak dia pun exercise. Macam tu. Yang menarik, peringkat awal saya pergi, saya tengok ramai ibu-ibu ni kan, hantar anak, okey bye-bye, lepas tu jemput, dia orang kan jalan jauh, lepas tu dia akan jemput, lepas tu kita berkenalan. Mereka tu kebanyakannya ada kejayaan sangat hebat sebelum kahwin, sebelum ada anak. Ada doktornya, ada engineernya, ada gurunya, macam-macam lah jawatan. Lepas tu bila kata okey sekarang ni, housewife, fully housewife, yes, I'm fully housewife now. Okey, 28 dia kerja. Dia kata why not? Bila kita tanya, kenapa kerja terus? Dia kata bila mengandung dapat anak terus stop, terus resign. Dia kata sebab apa? Bagi mereka keutamaan bila ada anak adalah anak, keluarga. Dia kata family first, my kid, everything. Maksudnya dia sanggup korban. Dan pengorbanan bagi mereka tu bukan pengorbanan yang pelik ataupun besar sangat. Kalau kita kan peringkat awal dulu, bila ada wanita yang berhenti kerja untuk sepenuh masa bekerja di rumah sebagai suri rumah, kita kata ruginya kau tak takut ke laki tiba-tiba berubah, kau ni gaji dah elok, jawatan dah elok, tiba-tiba kau nak berhenti, ni macam tu kan, subhanallah. Tapi di sana tak, culture-nya ia adalah kebiasaan wanita walaupun berkejaya, bila mengandung dapat anak berhenti kerja. Dan walaupun dia orang tu ada master ke, ada PhD ke, kecuali ada lagi lah yang bekerja tu, ramai lagi yang bekerja tu, jadi guru pun perempuan pun ramai, pejabat-pejabat ada perempuan. Tapi nak sebutnya, ia bukan jadi satu aib, bukan satu kekurangan pun, ada master ke, ada PhD jadi suri rumah. Sebab mereka menganggap belajar is belajar, menuntut ilmu ada satu perkara yang semua orang perlu menuntut ilmu. Dan bila memilih kerjaya suri rumah, dia tak jadi downgrade pun kedudukan tu. Jadi saya rasa macam diorang ni macam tu je, tak adalah sampai nak kena fikir setahun 2 tahun, macam berat sangat, macam kehilangan dunia, macam kehilangan rezeki lah apa semua. Okey, saya bukan nak buat perbandingan, saya nak cerita budaya di Malaysia kadang-kadang suri rumah agak tertekan. Lagi wanita yang ada pernah ada kejaya nak berhenti, ada tekanan dia. Wanita yang belajar tinggi ada tekanannya bila tak bekerja. Jadi sebenarnya kalau kita fikir ringan, fikir mudah, sebenarnya is okey saja. Muslimin muslimat sekalian, Rabbatul Bait, pentadbir dan pengurus rumah tangga, tugas dia apa? Masya Allah, sangat banyak. Dia adalah menteri. Boleh sebutkan pada saya apakah jawatan pentadbir pengurus rumah tangga? Iaitu wanita yang kerjaya sama ada dalam rumah ataupun luar rumah. Subhanallah, dua-dua berkejaya. Dan kita mesti berjaya, sama ada kerja dalam rumah ataupun luar rumah. Okey, subhanallah. Yang pertama menteri apa Ustaz? Orang perempuan menteri apa Ustaz? Encik suami. Menteri apa? Cuba tengok komen-komen. Okey, ada yang kata menteri kewangan, jaga kewangan keluarga. Lagi? Menteri apa lagi? Menteri kebajikan. Okey, kebajikan. Okey, lagi menteri kesihatan. Okey, biasanya suri rumah ni, ibu-ibu ni sebenarnya bukan suri rumah sahaja, asalkan namanya wanita. Dan saya bukan nak maklumkan, kita semua tahu wanita sama ada bekerja di luar rumah ataupun bekerja di rumah, dua-duanya adalah suri rumah. Suri, penyeri rumah tangga, suri rumah, pengurus pentadbir rumah tangga. Okey. Menteri apa lagi? Menteri Alam Sekitar, betul. Masya Allah. Pokok-pokok tu saya yang siram. Betul tak Encik? Encik saya tanya. Semenjak kita ada pokok tu kan, Encik pernah siram tak? Jujur. Pernah. Kan? Kalau tak pernah teruk sangat kan? Masya Allah. Ya.
Kan? Alam sekitar jaga kebersihan, saliran air alam sekitar kena jaga kan. Longkang ke apa ke, ada paip ni ke, masya-Allah. Kat tempat penutup tu ada apa ni, rambut ke apa, tu alam sekitar semua. Lagi menteri apa lagi? Ni tulis CEO Oil and Gas. Ya, okey, bolehlah jawatan tu. Oil and gas, betul? Menteri Pengangkutan untuk Okey, lagi? Pengangkutan. Apabila masyarakat, Menteri Luar dan Dalam Negara. Okey, menteri apa lagi kita perempuan? Main kita perasan sama-sama. Menteri apa nama kita sebut? Menteri Perpaduan. Encik jujur, kalau anak-anak bergaduh, siapa biasanya yang akan mendamaikan, akan jadi pengadil untuk satu padukan? Ibu. Ibu. Sebab ibu suka cakap banyak. Kalau ayah mungkin, dah jangan gaduh. Dua-dua rotan baru tahu. Contoh je, bukan cik suami ni. Tapi bila kita kan, Masya Allah, mari sini. Kenapa gaduh? Apa yang berlaku? Cerita sikit. Macam tu lah kan. Menteri Perpaduan. Lagi? Menteri Pendidikan. Okey, betul. Menteri Pendidikan. Tak betul. Okey, baiklah. Encik suami saya tak setuju bila saya kata saya Menteri Pendidikan. Sebab bab belajar anak memang suami saya yang tahu lebih kurang 80%. Tak setuju juga 90% encik suami. Sebab semua grup kelas semua suami. Saya tak ada masuk grup kelas anak. Kenapa saya tak boleh masuk? Memang suami saya tak izinkan saya masuk. Sebab tak mahu nombor saya terdedah. Dulu saya masuk grup kelas anak. Tak henti-henti lah sebab nombor tu tersebar kan. Tak henti-henti orang hubungi cerita masalah, ngadu masalah rumah tangga sampai kita pula bermasalah. Sebab apa? Duduk, okey puan, orang kalau ngadu masalah tak ada sekejap, Ustazah 5 minit je saya nak tanya pendapat. Tak ada 5 minit jadi 50 minit. Orang perempuan kalau dia tarik nafas nak bercerita memang bahaya. Ustazah, sebelum saya cerita masalah saya, Ustazah kena faham cerita sebenar. Dulu, dia start dulu tu memang 1 jam lah dia cerita. Sebab itu kadang panas-panas dah telinga. Jadi suami saya kata tak apa. Saya kata okey bang, kalau abang tak bagi saya masuk dalam grup sekolah anak 5 orang sekolah ya. Jadi abang kena masuk gantikan saya. Okey, lepas pada tu memang dialah yang ambil tahu semua hal ehwal pasal PDPR, pasal kelab, pasal ni, dan saya pun alhamdulillah free. Okey, Menteri Pendidikan. Ada lagi ni, menteri banyak lagi ni. Perpaduan, pengangkutan, perundangan. Masya Allah, perundangan. Undang-undang dalam rumah. Betul. Okey, menteri ni, tu apa sekarang? Pelancongan. Yang fikir nak jalan mana, nak pergi mana. Kalau tanya menteri makanan ni dia panggil, menteri kesihatan. Asas Tani, menteri Asas Tani. Banyak. Kesimpulannya, orang perempuan memang gila kuasa, semua dia ambil. Lelaki satu je, Perdana Menteri lah. Gitu. Perdana Menteri pun dia ambil juga. Suami saya kata Perdana Menteri pun ambil juga. Okey. Subhanallah tuan-tuan dan puan sekalian. Hakikatnya memang kita kerjasama suami isteri. Tetapi biasanya bab pengurusan yang detail dominannya perempuan. Betul atau tidak? Dan subhanallah ini adalah satu pengorbanan wanita yang sangat hebat. Pengorbanan yang sangat hebat. Okey, saya nak kupas perkataan pengorbanan supaya kita faham pengorbanan adalah satu proses untuk kita menjadi hamba Allah, Kalau siapa yang sekarang struggle berkorban, Ustazah, saya dah korbankan macam-macam, diri saya, harta, masa, tenaga untuk suami, untuk anak-anak. Saya kata yes, kamu berada di track yang betul. Apa maksud Ustazah? Memang kalau puan rasa puan dah lakukan pengorbanan, dan memang itu sepatutnya hidup kita mesti berkorban. Okey, apa maksud dia? Ustazah ni kan excited pula. Minta maaf ya kalau macam gaya saya tu excited, saya macam ni. Okey, jadi ni ya jawatan perempuan. Ustaz, boleh Ustaz tolong carikan hadis Nabi yang berkenaan dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Suami saya bukanlah ustaz, tapi memang saya menghormatinya, panggil dia ustaz. Orang luar tak adalah panggil dia ustaz kan. Gitu. Panggilan manja saya lah, tapi ada lagi yang lebih manja lah. Okey, Rabbatul Bait, kita faham ya bahasa Arab, pengurus, pentadbir. Jadi, kepada wanita si rumah bila ditanya, puan kerja apa? Saya pengurus hal ehwal domestik. Macam tu. Tu jawatannya. Pengurus hal ehwal domestik.
Domestik ni kan dalaman. Kita adalah pengurus hal ehwal dalaman. Masya Allah. Subhanallah. Itulah jawatannya. Tapi betul baik, saya pengurus rumah tangga. Puan kerja apa? Saya pengurus. Oh, pengurus apa? Pengurus syarikat? Tak, saya pengurus rumah tangga. Wow, itu kejayaan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ini bukan saya merendahkan orang yang bekerja doktor, nurse. Janganlah salah faham tuan-puan sekalian. Saya nak menjawab, adakah wanita tak boleh ada cita-cita untuk kejar kerjaya yang diimpikan? Boleh. Dan ramai di kalangan isteri Nabi juga yang ada kerjaya. Ramai wanita di zaman Rasulullah ada kerjaya. Ada yang kerjaya perawat, ada kerjaya doktor, ada kerjaya penyair, ada kerjaya yang berniaga. Ibunda kita, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang berkerjaya. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sebelum bernikah dengan Rasulullah, kita tahu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah, nama yang sangat gah. Subhanallah. Sebelum bernikah dengan Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah dah bernikah dengan 2 orang suami. Ada yang meninggal, ada yang berpisah hidup. Dan dikatakan Sayyidatina Khadijah dah memiliki 4 orang anak. Saya belum baca Ustaz ya. 4 orang anak. Mungkin Ustaz boleh bagi yang telefon sana. Memiliki 4 orang anak. Maksudnya, ibunda kita dengan Rasulullah ada 6 orang anak. Bermaksud ibunda kita Khadijah seorang ibu yang sangat sibuk. Dan waktu yang sama wanita yang berkerjaya menguruskan 10 orang anak. Dan dikatakan di rumah Khadijah sendiri bukan anak saja, ada lagi pembantu orang-orang yang dia jaga. Dan ketika Rasulullah berada di Gua Hira, lepas nikah Rasulullah suka bersendiri di Gua Hira, mencari, memuji Allah Tuhan. Masa ni belum dilantik jadi Nabi. Berapa lama tempoh Rasulullah nikah hingga nak lantik jadi Nabi? Kan nikah dengan yang masyhur. Ini umur yang masyhur lah. Khadijah umur 40, Rasulullah umur 25. Betul kan? Sayyidatina Khadijah umur 40, Rasulullah umur 25. Beza dua ni 15 tahun kan? Okey, ini yang masyhur lah. Saya tak nak sentuh lah bab perbezaan pendapat ahli-ahli sejarawan yang kata umur sebaya dan sebagainya. Tapi ini masyhur. Khadijah umur 40, Rasulullah umur 25. Okey, bermaksud Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40. Kan? Ni umur Khadijah. Ini umur Rasulullah. Umur Nabi. Jadi jarak dua ni, WS 2 ni 15 tahun. Okey, umur 40 tahun Nabi dilantik jadi Nabi. Berapa tahun Rasulullah SAW dengan Khadijah melayani rumah tangga sebagai manusia biasa belum dilantik menjadi Nabi? Berapa tahun? 15 tahun. Betul tak? 25 ke 40, 15 tahun. 15 tahun dalam perkahwinan bersama dengan Rasulullah, Khadijah dan Rasulullah. 15 tahun sebagai suami isteri orang biasa. Sebab belum dilantik Nabi. Umur 40 tahun baru dilantik secara rasmi menjadi Nabi dan Rasul. Dalam tempoh 15 tahun ini, subhanallah, belum lagi ada perintah perang, pergi dakwah, kehidupan suami isteri, tolong-menolong, bekerja. Dan dikhabarkan selepas bernikah, Rasulullah dah menguruskan perniagaan. Khadijah juga menguruskan, tapi pengurusan bersamalah. Sebab perniagaan Sayyidatina Khadijah tersangatlah besar. Ustaz, saya takut jatuhlah pokok tu macam duduk ujung-ujung. Perniagaan, tengok tak mata perempuan kan. Tengah ceramah tapi nampak ada pokok nak jatuh, nampak itu, nampak ini. Masya Allah. Okey. Tuan-puan di mata Allah sekalian, ibunda kita Sayyidatina Khadijah, dia bukan sekadar milioner, bukan bilioner, dia triliuner. Macam itulah. Dia teknokrat. Ada lagi tinggi tak istilah pada teknokrat? Dia bukan businesswoman, dia teknokrat. Dan kabilah ataupun pedagang yang di bawah Sayyidatina Khadijah, subhanallah, digambarkan jika dikumpulkan semua pedagang seluruh Madinah. Okeylah, contohnya dikumpulkan semua businessman di seluruh Malaysia. Semua businessman Kelantan, Terengganu apa ni kan, daerah tu daerah ni businessman, lelaki-lelaki yang berniaga. Lepas tu diorang ni ada musimnya hantar pedagang-pedagang mereka ke Syam. Tuan-puan sekalian, Syam ni apa dia Syam? Selalu dengar kan perkataan Syam? Ustaz, negara apa Syam? Okey.
Syam. Kan kita dengar Rasulullah pergi ke Syam, masa kecil pedagang-pedagang berniaga ke Syam kan. Syam. Syam ini terdiri daripada 4 buah negara. Yang pertama Syria, yang kedua Palestin, lepas tu yang ketiga Jordan, yang keempat Ustaz bukan Mesir. Syria, Palestin, Jordan memang duduk sebelah-sebelah ni. Satu lagi Lubnan. Lubnan. Kalau tengok peta, 4 negara ni memang sebelah-sebelah lah, seberang-seberang, sempadan. Syam yang disebut di zaman Rasulullah pergi bijak. Syam adalah sebuah negara yang sangat besar. Asalnya satu negara namanya Syam. Tetapi setelah berlaku ialah sejarah, perpecahan, lepas tu akhirnya dipecahkan oleh Barat. Amerika lah. Maksudnya sejarahnya akhirnya terpecah kepada 4 buah negara. Asalnya satu negara tu besar dan kuat, menjadi pusat perdagangan dunia lah ketika itu. Okey, asalnya Syam itu diberi Syria, Palestin, Jordan, Lubnan hari ini, dan dipecahkan mereka jadi blok-blok, dan antara negara ini juga tak saling kerjasama. Betul kan? Tutup sempadan lah, bantuan tak boleh nak sampai lah, macam-macam lah. Padahal dulu satu buah negara, tapi telah dipecahkan. Sama juga banyak negara-negara Islam lain juga dipecahkan oleh blok Barat untuk memecah belahkan umat Islam. Kalau dulu satu Perdana Menteri ataupun satu Khalifah, sekarang semua asing-asing, pemerintahan berbeza, semua ada semua macam itulah, berpecah lah ceritanya. Bila pergi ke Syam, kita tahu subhanallah, masing-masing daripada pedagang Madinah. Masa ni duduk Madinah lah kan, saya nikah Rasulullah di Madinah kan, sebelum hijrah ke Mekah. Masing-masing akan hantar pedagang-pedagang untuk pergi berdagang ke mana? Ke Syam. Masya Allah, digambarkan jumlah pedagang-pedagang selain daripada Khadijah jika dikumpulkan masih tak mampu menyamai kumpulan pedagang Khadijah. Khadijah seorang je, mungkin pedagang dia ada 1,000 orang kot. Macam tu lah. Ataupun 10,000 ke, tak tahulah berapa. Jika dikumpulkan pedagang-pedagang seluruh Madinah, tak mampu nak menyamai pedagang Sayyidatina Khadijah. Nak kata hebatnya perniagaan Khadijah. Seorang wanita yang bijak, dan kebijaksanaan Khadijah ni, Masya Allah, dia dikenali, Sayyidatina Khadijah seorang janda, ibu tunggal kan. Dia perniagaan daripada keluarga, daripada arwah suami. Tak apalah cerita, tetapi ceritanya Khadijah, ciri-ciri Sayyidatina Khadijah ialah seorang wanita yang, ciri-ciri yang sangat ketara bagi Sayyidatina Khadijah adalah, sebab apa ciri-ciri ni kita boleh kenal pasti, Sayyidatina Khadijah diberi gelaran At-Tahirah. At-Tahirah. Apa maksud At-Tahirah? Wanita yang suci. Dia juga digelar Ratu Mekah. Sorry, saya sebut Madinah tadi. Minta maaf. Di Mekah, daripada Mekah ke Syam. Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Boleh betulkan ya semua fakta yang saya sebut tadi tu. Okey, diberi gelaran Ratu Mekah. Rasulullah berkahwin Khadijah di Mekah, dan Khadijah pun wafat di Mekah, dan ditanam juga di Mekah, di Baqi'. Jadi masa hijrah, Aisyah saja yang pergi hijrah, sehingga Khadijah dah meninggal dunia. Sahabat-sahabat, seorang ibu tunggal, janda, tapi diberi gelar At-Tahirah. Sebab itu, antara ciri yang paling dominan, yang paling hebat pada ibunda kita Khadijah adalah pada sifat penjagaan dirinya. Kita hari ini, wanita janda ataupun ibu tunggal, antara cabarannya adalah kadang-kadang diejek, dipandang rendah. Soalannya, okey, bercerai tu, itu janda tu. Oh, cerai hidup ke cerai mati? Kalau bercerai hidup, oh ya ke? Soalannya ada skeptikal sikit, ada pandangan serong sikit. Dan saya jumpa ramai ibu tunggal yang susah nak struggle. Kata, Ustazah, dulu saya ramai kawan, sekarang dah tak ramai nak kawan. Jiran yang selalu saya rapat dulu pun selepas suami saya meninggal, dah tak rapat mana dah. Entahlah Ustazah, kadang tu saya ni senyum je pun dengan jiran-jiran, terus saya diberi warning, kau tu jangan nak kacau suami aku lagi. Saya kata tak tahu Ustazah, saya nak pindah. Tempat kerja pun sama, kawan-kawan ni kan gini-gini, saya tak tahulah Ustazah. Dulu dia orang ajak juga pergi jalan rumah, sekarang dah tak ada ajak, dah raya ke apa. Ya, cabaran sangat. Tetapi tuan-puan dan puan-puan sekalian, di zaman Rasulullah, para janda memang ramai. Sebab ramainya sahabat-sahabat Nabi yang wafat meninggal di medan perang. Ramai sangat para janda. Subhanallah,
Bagaimana ya kedudukan Sayyidatina Khadijah? Zaman ni tak pasal zaman apa? Wanita ditindas. Bayi wanita dikuburkan hidup-hidup. Wanita zaman jahiliyah sebelum Rasulullah menjadi Nabi ni, masa zaman Rasulullah daripada kecil, zaman Nabi, wanita dihina. Wanita dia anggap manusia yang cacat. Kalau sempurna jadi lelaki, cacat di perempuan. Bila kelahiran saja, ini dicatat dalam Quran, bila lahir anak wanita, merah padam muka. Mereka akan rasa malu sebab anak perempuan lebih sinonim dengan bala. Dengan benda yang buruk lah tuan-puan sekalian. Tapi bagaimana ibunda kita Khadijah boleh survive dalam situasi zaman tersebut yang memang hari ni kita di Malaysia, wanita memang diberi kedudukan, diberi penghormatan, didengar suaranya sampai peringkat tertinggi, betul kan? Mendominasi sekarang dalam kerjaya. Tapi zaman tu tak ada support sistem macam tu. Tapi bagaimana ibunda kita boleh jadi teknokrat, businesswoman yang sangat berjaya? Ciri paling utama dia diberi gelar at-tahirah, wanita yang suci. Saya nak bagi motivasi kepada wanita. Anda sama ada anda suri rumah, ataupun anda seorang wanita yang berkejaya di luar rumah, ataupun berkejaya di dalam rumah, ataupun anda ibu tunggal, ataupun isi orang, ataupun anda seorang tak pernah berkahwin. Tapi jika kita at-tahirah, wanita yang suci, wanita yang bersih, wanita yang boleh menjaga diri, menjaga maruah, tidak mudah melembut-lembutkan suara. Cik, ada apa? Melembutkan suara. Memanis-maniskan muka yang tak sepatutnya. Menjaga aurat, menjaga penampilan, ketegasan waktu bekerja. Suci, tidak melakukan maksiat. Subhanallah tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Kita baca doa kunut pagi tadi. Tidak akan hina orang yang Allah muliakan. Masya Allah. Kerana ciri-ciri wanita suci ini, walaupun dia ibu tunggal, walaupun dia janda, walaupun sekian-sekian, di zaman tersebut wanita itu dihina. Tetapi kerana Khadijah sangat bijak membawa dirinya. Memang ramai yang meminang Sayyidatina Khadijah, ramai yang menginginkan ibunda kita. Tetapi kerana dia ada bina benteng yang baik, sehingga dia tidak mudah dibuli, dia tidak mudah dihina, dan orang tidak sanggup sebab dia sangat menjaga kesucian. Muslimin muslimat dia minta sekalian, wanita yang bersih, wanita yang suci, walaupun dia tak perlu bagi tahu saya tak buat maksiat, saya wanita yang baik, jangan ganggu saya. Sebenarnya aura wanita yang solehah sangat luar biasa. Malaikat akan menjaganya. Aura wanita yang jaga solat, jaga aurat, jaga hubungan, di media sosial pun dia menjaga, tak ada mudah-mudah nak WhatsApp mesra-mesra, gurau senda dengan lelaki ke. Dia jaga semua tu, dia suci. Bukan maksudnya garang, asal marah, tak. Subhanallah, wanita yang begini dia ada karisma yang dibina bukan daripada dirinya tapi daripada Allah. Kita kan tahu apa sekarang, ada orang dia bina karisma dengan dirinya, dengan pakaian dia, dengan kereta dia, dengan cara dia bercakap ni. Dia menyandarkan karismatik dia tu pada dirinya. Tetapi orang yang itu luar ke dalam. Subhanallah, dia takkan kekal lama. Ada waktu datang ujian, dia pun lupa dah, marah-marah, hancur, kata, oh ingatkan nampak hebat, rupanya tak boleh kawal marah. Oh nampak hebat, pengurusan fail rupanya. Tapi orang yang daripada dalaman, dia ada zikir dia ada istiqamah dia, hatinya yang bersih, pandangannya yang jernih, jaga hubungan dengan Allah. Wanita yang suci begini, Allah, bila orang pandang, orang terus rasa hormat. Orang pandang, saya pernah, orang lelaki saya tanya kan, apa pandangan kamu? Saya dulu ceramah khusus kahwin. Setiap minggu ceramah khusus kahwin. Tu apa sekali? Setiap minggu. Kadang satu minggu tu 3 kali ceramah. Pagi kat sini, petang kat sini, esok pula ceramah, ini. Saya selalu jumpa orang muda. Orang nak kahwin kan orang muda. Dan yang saya suka ceramah khusus kahwin ialah orang yang datang ceramah khusus kahwin adalah orang yang memang terpaksa datang. Yang rambut colornya, yang pakai gelang, yang pakai rantai, yang pakai subang, yang tak pernah semayang. Sebab dia orang nak kahwin, khusus kahwin wajib. Jadi dia orang kan duduk dengan kelas menyandar macam tu. Saya memang bila saya tanya ceramah saya macam inilah, tak kira lah lelaki ke perempuan, duduk tegak semua, duduk tegak, beradab dalam majlis ilmu. Saya akan cakap, saya bukan menuntut kamu beradab dengan saya, tapi saya menuntut kamu beradab dengan Allah. Kamu beradab dengan para malaikat. Kita sedang berada di majlis ilmu. Ini taman syurga Allah. Yang nampak macam gangster tu kan. Okay, duduk tegak. Saya pun mulakan. Okay, kita mula dengan Al-Fatihah. Sekarang saya tahu kamu semua latar belakang yang berbeza. Kamu mungkin ada yang tak solat subuh pagi tadi. Mungkin ada yang tak pernah solat seumur hidup.
Ada yang melakukan maksiat, ada yang baik, ada sikit. Tetapi sekarang kita semua sama di sini. Saya juga pelaku maksiat, saya kata. Saya banyak maksiat, cuma saya sembunyi. Kalau orang tahu aib saya, kamu pun tak nak dengar ceramah saya. Kita sama, saya tak ada beza. Saya datang sebagai sahabat, sebagai kawan. Mesti kita kena opening macam tu biar dia rasa gitu kan. Masya Allah. Tuan-puan dan puan sekalian, banyak lepas ceramah, ada yang datang, Ustazah, saya sebenarnya gangster. Saya kaki pukul. Orang upah saya untuk pukul orang. Saya diupah oleh Along ke apa semua. Tapi saya macam tersentuh lah apa Ustazah cakap tadi tu. Sampai bila saya nak macam ni? Betul saya cakap sampai bila? Lalu saya tanya, masa ni saya ceramah dalam 10 tahun yang lepas, 8 tahun lepas, aktif nak tu ceramah Sukawin. Dah sibuk dengan ceramah umum, saya dah tak mampu dah nak terima ceramah Sukawin. Dia kata, Ustazah, betul lah habis sampai bila tu kan. Saya nak kahwin sampai bila, kita akan mati. Sebut pasal mati, sebut pasal ni. Saya sangat suka bila ceramah macam tu sebab mereka datang. Mereka tak pernah dengar ceramah. Mereka terpaksa datang. Ada yang menangis, lelaki boleh menangis. Ada yang mula belajar solat, datang jumpa yang mengaku berzina tu paling banyak. Habis ceramah, 2 jam je ceramah dengan saya. Habis ceramah, Ustazah, minta maaf. Sungguh saya, apa yang Ustazah sebut tu saya buat. Apa yang saya patut saya buat sekarang? Apa yang saya patut buat? Saya, ya Allah, rupanya besar sangat ya dosa zina ni. Dia akan jejah yang rumah tangga akan datang. Kalau saya tak bertaubat, ya kamu heret dosa kamu tu. Habis tu apa yang patut saya buat? Dua-dua kena taubat gini. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Saya kaitkan dengan ceramah Sukawin tu. Kenapa ya Ustaz? Kenapa ya saya kaitkan tadi tu? Okey, wanita yang suci. Okey, tuan-tuan di mata Allah sekalian, ada orang kan dia nak dihormati orang daripada zahir, tetapi sebenarnya dalaman. Kadang pakaian lekeh je, gini je. Saya nak cerita, saya selalu tanya sebab dia ni orang muda. Kadang saya selalu tanya soalan ni. Saya kata saya nak tanya bagi lelaki-lelaki dalam ni. Sebab sebelah ni perempuan. Kalau ceramah Sukawin duduk sebelah, perempuan, lelaki. Yang datang ni kan perempuan muda. Biasanya kalau 100 orang perempuan datang, adalah 10 orang yang menutup aurat dengan baik. Pakai bawah dada, pakai stoken, baik. Yang lain tu pakai dengan ketat, dengan bersolek, tudung kecil, seksi lah. Seksi betul-betul. Mai Sukawin memanglah pakai baju kurung tapi ketat dia dah biasa. Kita boleh tengok ada yang tak biasa pakai tudung sebab Sukawin wajib pakai tudung. Saya akan tanya sebelah lelaki. Saya nak tanya orang lelaki, boleh jawab, boleh tolong jawab. Apa pandangan kamu bila kamu tengok seorang wanita yang menunjukkan bentuk badan dia apa ni? Dia orang jawab tanpa segan silu. Oh Ustazah, saya pun malu nak sebut tapi dia orang sebut secara direct. Orang muda, Ustazah memang macam ni lah, macam tu lah. Apa, Ustazah gini. Dia orang akan jawab macam tu. Jawab benda yang kadang arah kelucah. Dia orang terus serang. Dia kata, memang tak boleh tahan lah Ustazah. Tengok perempuan macam tu. Tapi nak pegang tak bagi. Tapi nunjuk. Macam tu lah kan. Dia orang pun bagi pendapat. Lepas tu saya tanya, apa pendapat kamu bila melihat seorang wanita yang menutup aurat dengan baik? Oi Ustazah, nak pandang pun takut. Ustazah, nak pandang pun malu. Oh, yang tu memang bukan semua, saya nak sebut bukan semua wanita yang tutup aurat dengan baik akan dihormati. Memang ada juga tak dihormati. Tetapi kebiasaan 80%, kita tak sebut 1%. Sebab itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, kan, labuhkanlah pakaianmu mengikut tutup dada sekalian supaya kamu dikenali dan kamu dihormati. Subhanallah. Sebab bila kita menjadi wanita tahirah, suci, bersih, menjaga diri, aib diri dan sebagainya. Sebab itu aurat, tuan-puan sekalian, aurah, saya padam ya nama ibunda kita, sayang ibunda kita. Mudah-mudahan Allah temukan kita di syurga. Sayang sangat. Rindu kepada ibunda kita Khadijah. Moga kita satu hari nanti dapat lihat wajah Sayyidatina Khadijah. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, maksud aurah. Aurat, perkataan aurat tu daripada bahasa Arab. Aurah. Maksud aurah dalam bahasa Arab adalah aib. Aib. Perkara yang memalukan. Memalukan ataupun perkara aib. Aib ni apa maksud memalukan? Apa ya Ustaz? Encik suami? Memalukan lagi yang okey. Aib perkara yang aib ni benda yang kita nak sembunyikan, betul kan? Ke ada orang pagi-pagi, alhamdulillah hari ni saya nak isytiharkan ada 10 aib diri saya. Perut saya menggelebeh, lepas tu bahagian leher saya pun ada banyak ni
saya ni luar je nampak, tapi saya banyak aib pada badan saya. Lepas tu pada hati saya pula ada banyak aib. Saya seorang yang tak ada orang nak cerita aib. Semua orang nak tutup aib. Masya Allah. Semua orang ada perkara yang dia nak tutup, benda yang dia rasa malu. Sebab itu bila sebut aurah, aurah itu aib dalam bahasa Arab. Kenapa perlu ditutup? Kalau diperlihatkan aib. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, seorang wanita yang tutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Tuan-tuan sekalian, sekarang ni saya nampak muka dan tapak tangan kan? Masya Allah. Yang lain kan cover lah, kita tutup kan? Kita boleh tengok ibu-ibu kita, ini saya bagi contoh, bukan semestinya itu saja aibnya. Aib tu banyak lah, tapi saya ceritakan, saya bagi gambaran aib yang umum, aib yang fizikal. Bila kita tutup, tengok orang umur 60, 70, wanita-wanita yang tutup aurat, kan nampak cantik, manis, sejuk. Orang muda pun, remaja pun, automatik macam sejuk, sedap mata memandang. Berbanding yang seksi, pakai ketat, dengan solat-solat dengan tu kan, kita jadi macam, perasaan pun dah lain. Sebab apa? Perasaan ini makhluk Allah. Perasaan ini suatu benda yang subjektif kan? Perasaan pun lain. Ataupun ada orang yang bila tengok wanita ketutup aurat je menyampah. Jadi itu ada masalah hati dia lah. Padahal itu pakaian yang dipuji oleh Allah. Kan? Menutup aurat dengan baik dipuji oleh Allah. Tapi dia pula menyampah. Dia ada double masalah lah. Pokoknya dia janganlah sampai menyampah. Walaupun dia tak nak pakai macam tu, jangan sampai menyampah. Dan saya sangat sensitif bila orang kaitkan pakaian tapi mulut puaka dan sebagainya. Tak apa, saya tak nak sentuh bab tu. Sebab masa kita dah nak habis. Cuma saya nak bagi gambaran. Ramai wanita, saya pernah jumpa, ini cerita kisah benar. Saya pernah ada food court tapi sekarang dah tutup kan. Adalah satu food court tu. Dulu kami suami anak-anak selalu pergi. Lepas tu kita nampak ada wanita Chinese yang pakai tudung elok. Dia cleaner. Dia memang pekerja di food court tu. Dia ambil pinggan semua food court tu kan. Lepas tu dia pakai tudung elok, comel. Umur dia dah 70 lebih ke 60 lebih. Wanita Cina non-Muslim. Saya kan bila kita tengok ada orang tua duk tolak troli ni, kita kesian kan. Saya pun pergi kat dapur. Pergi kat tempat belakang, tempat dia basuh pinggan. Saya nak bagilah, suka kita bagi duit kan. Kita bagi dalam, saya tak ingatlah 10 ke 20 ke 50 ke. Dia kata, aunty, kenapa bagi sama saya? Tak apa aunty, saya suka aunty. Saya selalu datang sini tengok aunty buat kerja apa semua kan. Ini hadiah untuk aunty, saya nak belanja aunty makan. Ini bukan apa-apalah, sebagai tanda saya sayang aunty aja. Dia pun ambil. Lepas tu saya kata, sebab saya tahu dia Cina, muka memang jelas Cina. Saya kata, okey aunty, Assalamualaikum. Sebab saya ingat dia Islam, dia pakai tudung. Dia pun kata, sorry, saya bukan Islam, I nak Muslim. Ya, tapi aunty pakai tudung. Pakai tudung cantik ma. Ini sebab saya tengok kamu pakai cantik. Saya ini kalau saya buka tudung saya ni, dia kata rambut saya sudah putih ma, putih. Ini kedut. Dia kata ditunjuk leher kedut. Ini kedut. Ini tapi bila saya tutup nampak muka saja nampak comel. Dia cakap terus terang dengan saya. Saya pun kata ya Allah, ya ke aunty bukan Islam. Saya pun pujuk dia, aunty masuklah Islam. Encik tak pakai macam ni. Itu payahlah masuk Islam. Mau semayang tu, payah. Tak boleh makan tu, puasa, payah. Saya kata tak aunty, tak semestinya macam tu. Tak payah aunty. Aunty buat sikit-sikit. Tapi lepas tu kan COVID apa saya tak sempat. Masa tu kan saya fikir, betul lah. Bila sebuah aurat aib, supaya kita tutup aib kita. Kalau wanita yang free hair contoh, minta maaf saya sebut free hair. Saya sayang semua wanita, termasuk yang free hair. Jiran-jiran saya yang agak jauh ada yang free hair. Tapi rapat. Jumpa Ustazah, free hair. Tak pakai tudung, oh Islam. Ustazah, ya, jumpa. Lepas tu anak saya tanya, yang lelaki, umur 7 tahun. Umi, itu orang Islam ke tak? Orang Islam. Habis tu kenapa dia tak pakai tudung Umi? Umi kawan juga dengan dia. Kan? Kawan, kita kena kawan dengan semua, Safwan. Habis tu Umi kenapa dia tak pakai tudung? Okey, sekarang doakan dia. Kita doakan. Umi sayang dia pun kawan Umi. Umi sayang dia. Doakan. Kenapa tu Ustaz? Waktu tamat. Oh, wudu. Ya Allah, jadi panjang. Lepas tu saya ajak anak saya, Sofwan, kita sama-sama doa. Doa macam mana? Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Ya Allah, beri dia petunjuk. Ya Allah. Jadi, kita ajak anak kita jangan benci kepada orang lain. Cuma saya nak sebut, bila kita tutup aib kita zahir dan juga sebenarnya kita sedang menutup aib batin kita. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang minta sekalian.
tajuk wanita dan saya nak sebut pasal pengorbanan sikit je. Pengorbanan dalam Islam, okey, kita kan akan buat ibadah korban. Pasal wuduk tu, Ustazah kata nak jawab pasal wuduk kan. Okey. Kemudian. Ya. Kurban, ibadah korban. Kan kita akan ibadah korban ni. Hari Raya kurban. Ibadah kurban. Korban-korban, pengorbanan itu asal perkataan bahasa Arab lah. Kurban. Kurban ni asal perkataan qoroba. Apa maksud qoroba? Dekat. Masya Allah. Kurban yang kita sebut pengorbanan tu asal perkataan qoroba. Qoroba dalam bahasa Arab, cuba cari kamus. Qoroba maksud dia dekat. Orang yang melakukan pengorbanan adalah orang yang sedang melakukan pendekatan. Nak sebut apa tu? Orang yang melakukan pengorbanan, hasil daripada pengorbanan, dia akan menghasilkan kedekatan. Kalau kita korban binatang, sembelih binatang. Maksud sembelih binatang, kita beli kan? Berapa? Kalau korban dalam Malaysia lebih kurang dalam 700. Ini kita korbankan RM700 untuk beli binatang ataupun ambil bahagian binatang, sembelih. Tuan-puan sekalian, duit 700 bagi untuk disembelih. Bukan kalau bagi 700 untuk dikembangkan, dilaburkan, lainlah kan. Ini betul-betul untuk dikorbankan, saja-saja je untuk dihabiskan. Kita lakukan pengorbanan, korban ini hasilnya apa? Kedekatan. Kedekatan hubungan dengan Allah. Ustaz, berapa orang yang tengok live ni? Kedekatan hubungan dengan Allah. Terima kasih, lebih ada 2,000 lebih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kedekatan hubungan dengan Allah. Siapa yang melakukan korban, sembelih binatang korban nanti, dia adalah satu bentuk ibadah yang akan mendekatkan diri dengan Allah. Itu tujuan utama korban. Memang ada kata Ustazah, moga korban ni murah lagi lah rezeki saya. Sebab itu saya tak kaitkan dengan pengorbanan dengan rezeki. Kalau kamu korban ni, kamu akan dapat ni. Sebab yang paling utama kita dapat hasil pada korban adalah kedekatan hubungan kita dengan Allah. Sebab itu korban membawa maksud qoroba, dekat dengan Allah. Dan apabila kita wanita melakukan pengorbanan dalam rumah tangga ke, dalam kerjaya ke, buat korban kita korbankan diri kita, masa, tenaga untuk syarikat ke, apa-apa sajalah lelaki, bila buat pengorbanan, dia akan dapat hasil dekat. Kita korban jadi isteri yang baik, masak, dekat dengan suami. Suami makin sayang. Kita berkorban masa, tenaga untuk didik anak sekalian. Anak pun sayang dengan kita, dekat dengan kita. Kita korbankan masa untuk zikir sampai 1 jam, makin dekat kita dengan Allah. Jadi korban ini, dia akan menghasilkan kedekatan. Faham kan? Pengorbanan luas. Duit, masa, tenaga, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, kita akan dapat 2 kedekatan, dengan manusia dan dengan Allah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang pemurah, Masya Allah, hadis ni memang best. Semua hadis pun best. Masa saya baca hadis ni, saya rasa macam Masya Allah, indah sangat untuk interpretasi bab sedekah. Nabi bersabda, barang siapa yang pemurah, yang suka bersedekah, dekat ia dengan Allah, dekat ia dengan manusia, dan jauh ia daripada neraka. Dan barang siapa yang bakhil, kedekut, jauh ia daripada Allah, jauh ia daripada manusia, dan dekat ia dengan neraka. Masya Allah. Okey, saya sebut lagi sekali. Siapa yang pemurah, Nabi kata, dekat dia dengan Allah, dekat ia dengan manusia, jauh dekat ia dengan syurga. Maksudnya dekat. Barang siapa yang bakhil pula, jauh daripada Allah. Allah tak suka. Manusia pun tak suka. Jauh ia daripada manusia. Dan dekat ia dengan neraka. Lagi dia bakhil, lagi dia dekat dengan neraka. Orang pemurah lagi dekat dengan syurga. Dan ada Nabi sambung lagi hadis itu, sesungguhnya orang, saya tak ingat, orang alim yang kedekut ataupun orang yang macam mana tapi dia pemurah, lebih Allah cintai daripada orang alim yang kedekut.
Maksud kalau orang tu alim, banyak ilmu tapi kedekut, Allah benci. Tapi walaupun orang itu jahil, contohnya tak ada banyak ilmu apa, tapi dia orang yang pemurah, lebih Allah cintai. Sebab itu bila buat pengorbanan, itu kan pemurah korbankan duit. Pengorbanan akan bawa kedekatan. Sama ada dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga. Sebab itu bila kita buat pengorbanan, contoh kita korbankan masa buat yang terbaik untuk suami kan. Kita sanggup berkorban kerjaya contohnya untuk jadi kerjaya sepenuh masa di rumah. Lepas tu suami tak hargai, tetapi pengorbanan kita akan mendekatkan kita dengan Allah. Tapi bonus lah kalau dengan suami pun dekat, dengan anak pun dekat, dengan Allah pun dekat. Tapi jangan dengan suami dengan anak dekat, rapat kasih sayang, tetapi hubungan dengan Allah jauh. Itu musibah. Tapi jikalah Allah uji dengan suami pun kurang baik, dengan anak kurang baik, tapi dengan Allah makin baik, maka pengorbanan yang kita buat adalah berbaloi. Sebab tujuan pengorbanan adalah qaraba. Qarib adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, saya kira itu kesimpulan yang padu jugalah ya. Saya sedikitlah puji diri. Bukan puji diri. Saya rasa itu satu kesimpulan yang memberi satu kefahaman yang jelas tentang erti pengorbanan. Tujuan apa? Untuk apa kita berkorban? Untuk dekat dengan Allah. Sebab itu maksud korban, qarib, dekat. Tuan-puan sekalian, saya ingin mengajak untuk melakukan ibadah korban bersama-sama NGO Sahabat Amal Care. Saya selit iklan ya, hari ini ramai pekerja kerajaan kan dapat gaji. Kami ada buat menganjurkan ibadah korban dan target utama kita dalam Malaysia. Kita ada asnaf fakir miskin yang memang dah ada berdaftar dengan kami NGO Sahabat Amal Care yang kita akan agihkan. Kita target dalam 20,000. Kalau lebih lagi bagus, asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia. Ustazah nak agihkan macam mana? Kami ada ladang ternak di Sungai Yu, Kuala Selangor. Kita akan buat proses sembelihan semua daging korban dalam Malaysia di tempat itu dan beberapa tempat yang lain. Kita dah pilih dah. Dan lembu, kambing daripada, lembu ada, kambing ada, biri-biri ada. Daripada ladang ternak kita. Lepas dah sembelihan, yang mana dekat, negeri-negeri dekat, kita terus hantar kepada aktivis wakil kita yang dah standby tunggu daging korban kita, dan mereka pun dah ada senarai nama asnaf fakir miskin yang mereka nak agihkan. Bagi negeri yang jauh, kami akan simpan dulu dalam chiller. Kurum yang besar boleh muatkan dalam 200 ekor lembu. Itu pun kita ada. Subhanallah, kita dah standby dah. Jadi untuk agihan seperti daripada Selangor ke Kedah contoh, ke Penang kan jauh sikit kan, ke Terengganu, ke Kelantan, itu mungkin selepas habis raya korban. Yang penting ibadah korban sembelihan dilakukan dalam tempoh 4 hari tu. Selepas tu tak apa nak agihan sebulan lepas tu ke, tak ada masalah. Jadi insya-Allah kami akan menguruskan dengan amanah, dengan teliti, dengan terbaik. Ibadah korban yang anda lakukan sama ada dalam negara, kita fokus paling utama dalam negara. Jika tidak mampu untuk buat korban sebagai untuk kedekatan diri kepada Allah, kita buatlah ibadah korban luar negara. Kita ada buat di Afrika, di Kemboja, kita ada buat di mana tu, Somalia. Kita ada di Somalia, ada juga Indonesia, kawasan-kawasan Afrika, subhanallah. Jadi saya pasal wuduk, Ustazah, kalau saya sambung wuduk tahu tak, setengah jam tak cukup. Sebab ada banyak hadis tentang wuduk. Saya nak tunjuk juga kaedah, saya akan detail bila kita akan jumpa pagi besok. Jadi semua yang nak tunggu dan nak tahu pasal kaedah wuduk yang sempurna dengan ada sunat-sunatnya semuanya tu, nantikan kuliah pagi besok Riyadhus Salihin. Kuliah Riyadhus Salihin jam 7 pagi besok. InsyaAllah saya akan mulakan dengan bab wuduk. InsyaAllah. Jadi kita jumpa pagi besok ya. Minta maaf banyak-banyak. Jangan kecewa, jangan kecil hati, ada hikmahnya. Sebenarnya pukul 11 saya ada program lain. Pukul 11 ni saya ada program lain sampai pukul 12.30 macam tu. Jadi saya habis je ni, saya masuk terus. Bukan rehat, terus masuk dalam satu program lain. Subhanallah, muslimin muslimat Allah sekalian, sekali lagi kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Pusmanita Seberang-Perai Pulau Pinang. Tahniah kerana penganjuran majlis ilmu yang sangat baik. Syukur dengan keikhlasan tuan-puan saya menganjurkan majlis ilmu, Allah memberikan kelancaran saya untuk berkongsi. Saya mohon maaf salah silap. Sudah tentu ada kesilapan kekurangan dengan masa yang terhad untuk menjelaskan secara mendalam. Saya doakan kepada penganjur kan, yang pengerusinya itu, penasihatnya apa semua dilindungi oleh Allah, diberkati oleh Allah, dimurahkan rezeki dan sebagainya kan, dikurniakan syurga sekeluarga tanpa dihisap, tanpa diazab untuk semua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah, di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan bersatu. Amin. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapa yang nak buat ibadah korban tu, nombor telefonnya ialah, Ustaz saya baca jap. Nombor telefonnya ialah ni. 0112090375. Ini untuk ibadah korban dalam Malaysia. Untuk ibadah korban luar negara 011-2090-3745. Dia beza satu nombor saja. Yang atas ni 3735, yang korban luar negara 3745. 011-2090-3735, 011-2090-3745. Kalau tersalah pun tak ada masalah, pengurusan yang sama. Okey, insya-Allah sama-sama kita korban untuk dekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum.